Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali sebelum kita mula saya nak ucapkan selamat berpuasa kepada tuan-tuan. Hari ini hari kedua kita berpuasa. Jadi hari ini macam biasa kita akan jawab soalan, kemudian kita akan baca ayat Quran, dan hari ini ayat Quran semua orang hafal. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tapi sebelum itu mari kita baca doa ramai-ramai. Mudah-mudahan Allah pemudahkan kita untuk memahami ayat-ayat ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, siapa-siapa yang belum subscribe channel kita, tolong subscribe ni biar ramai subscriber kita. Yang keduanya, tuan-tuan tolong share. Lepas subscribe tu, tuan-tuan tolong share lah ke FB tuan-tuan masing-masing supaya ramai lagi yang dapat manfaat daripada program ni insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita akan mulakan dengan soalan kita yang pertama. Tapi sebelum tu nak begitu tuan-tuan, hari ni kalau tuan-tuan dengar program kita ni, tolong dengar sampai habis tau. Sebab apa tau? Di hujung nanti kita akan ada soalan kuis, dan soalan kuis tu siapa yang menang dia akan dapat kamus Al-Furqan. Sebab ada salah seorang daripada student kita, dia nak hadiahkan kamus ni pada siapa-siapa yang belum ada kamus. Tapi saya bukalah soalan ni pada semua untuk tanya, untuk tuan-tuan untuk tuan jawab soalan di hujung nanti. InsyaAllah semua boleh jawab soalan ni. Kita pergi pada soalan yang pertama, tak nak buang masa. Baik. Soalan yang pertama tuan-tuan. Mengapa haraf pengecualian iaitu illa, menasabkan isim, tapi pada sebutan la ilaha illallah Allah itu tidak mansub, kita baca Allahu. Tuan-tuan faham tak soalan ni? Saya ulang bagi mudah dipahami oleh semua pelajar, termasuk pelajar yang baru. Okey. Illa tu dalam bahasa Melayu artinya kecuali. Banyak kita jumpa dalam Al-Quran kalimat kecuali ini ataupun illa ini. Dan illa ni kalau kita belajar nanti pada peringkat yang kedua, kita akan sebut bahawasanya illa ni termasuk dalam kalimat-kalimat yang menjadi penyebab kenapa kalimat isim dapat pangkat baris atas. Jadi kalimat illa tu ialah haraf pengecualian. Jadi apa yang dikecualikan itu kita panggil dia mustathna. Dia haraf istisna. Jadi apa yang dikecualikan tu kita panggil mustathna. Nanti kita akan belajar benda tu, kita akan sampai. Contohnya macam semua lulus illa Ali, kecuali Ali. Semua lulus kecuali Ali. Jadi Ali itu kita panggil yang dikecualikan lah. Itu maksud mustasna. Jadi biasanya kalau mustasna ni ujung dia kena baris atas. Semua lulus illa Aliyah. Jadi kalau ditanya Ali itu kenapa kita baca Aliyah, tak baca Aliyu ataupun Aliye? Jawapannya Aliyah di baris atas sebab dia adalah merupakan mustasna ataupun yang dikecualikan. Memang kalau yang dikecualikan dekat dalam Al-Quran, baris asas ujung dia memang kena baris atas. Tapi masalahnya dalam soalan ni, kalau kita jumpa la ilaha illallah, illallahu, kenapa tak illallah? Tu soalan dia. Kenapa kalimah Allah itu tidak mansub ataupun tidak berbaris atas? Okey, jawapannya ialah kalimat yang pertama ialah la. Kalimat yang pertama ialah la. La ilaha illallah kan la. Jadi la ini sebenarnya dia merupakan ada ulama sebut dia merupakan adik-beradik dengan inna ataupun dia min akhawati inna. Ada ulama yang kata gitu, tapi perbahasan kalau lebih detail, dia sebenarnya memang dia beramal ataupun dia berfungsi macam adik-beradik, macam inna, tapi dia tak termasuk adik-beradik inna. Tapi saya lebih cenderung kata dia adalah adik-beradik inna. Apa maksudnya? Maksudnya ialah la ini dia bila tiap-tiap kali kita jumpa la, dia mesti nak kepada subjek dan khabar. Ni bukan la, bukan semua la tau. La dipanggil nafiyun li jinsi ataupun la yang menafikan isim. Contohnya apa? Dia menafikan sesuatu isim. Contohnya macam tidaklah buku itu saya punya. Tidaklah rumah itu besar. Jadi rumah kan isim, buku kan isim. Jadi tidaklah rumah itu, tidaklah buku itu. Jadi dia nak kepada isim dan khabar.
Tidaklah buku itu besar. Jadi buku itu isim dia, subjek dia. Besar itu adalah khabar kepada khabar lah. Tidaklah buku itu besar. Jadi buku itu adalah subjek kepada tidaklah. Besar itu adalah khabar kepada tidaklah itu. Jadi setiap kali tuan-tuan jumpa la, dia mesti nak kepada subjek dan khabar. Jadi seperti mana inna juga, subjek si inna ni dia kena baris atas dan khabar kepada inna dia kena baris depan. Contohnya innallaha innallaha khabirun run. Jadi Allah tu baris atas, kemudian khabirun tu baris depan. Jadi kalau dalam konteks ini la ilaha, jadi ilaha tu di baris atas lah. Sebab apa? Sebab la tu punya pasal. La tu nak kepada subjek dan khabar, subjeknya ialah ilaha. Jadi ilaha tu di baris atas sebab subjek kepada la. Kemudian illallahu, jadi hu tu di baris depan adalah kerana dia merupakan khabar kepada la itu. Okey, persoalan dia kenapa Ustaz? Kalimah selepas kalimah illa tu, soalan tu tak lari. Kenapa selepas kalimah illa tu Allah tu kita tak follow teknik ataupun kaedah yang kita telah pelajari, iaitu illa tu menasabkan ataupun illa tu dia memberi baris atas kepada kalimah Allah tu. Kenapa kita baca baris depan? Okey, jawapannya ialah setiap kali kalau tuan-tuan jumpa ada nafi dan isbat, la dengan illa tu, tuan-tuan buang la dengan illa tu, dia akan tuan-tuan akan nampak makna sebenar kalimat tu. Contohnya tidaklah buku itu besar. Jadi tuan-tuan buang tidaklah, tuan-tuan buang tidaklah buku itu kecuali ia besar. Jadi buang tidaklah, buang kecuali, tuan-tuan akan dapat makna ayat tu buku itu besar. Senang. Jadi kalau kaedah tu selalu digunakan untuk taukid. Okey, itu adalah antara jawapan lah. Tapi jawapan yang paling selesa sekali ialah Allahu itu dia dapat baris depan adalah kerana dia adalah khabar kepada la. Sebab setiap kali tuan-tuan jumpa la nafiul jinsi ataupun la yang menafikan isim, dia beramal macam inna juga. Dia nak subjek dan khabar, dia memberi pangkat mansub kepada subjek dia memberi pangkat marfu' kepada khabar dia. Ini agak teknikal tuan-tuan. Jadi saya cubalah sebaik mungkin untuk pelajar-pelajar baru pun kalau tak faham 100% pun boleh faham apa yang saya cuba maksudkan walaupun tak 100%. Baik, itu soalan pertama, mudah-mudahan memberi jawapan kepada sahabat yang bertanya. Okey, soalan yang kedua, Ustaz, adakah subjek memang kena di bahagian depan saja untuk rangkap isim? Adakah subjek memang kena di bahagian depan saja untuk rangkap isim? Okey, soalannya gini rangkap nanti tuan-tuan yang benar belum belajar rangkap dia akan sampai. Ni siapa-siapa yang tuan-tuan belum belajar dengan Al-Furqan, nanti kita akan bagi nombor untuk tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan. Tuan-tuan terus pergi ke nombor 019 5119 019 5119. Siapa yang belum belajar dengan Al-Furqan, yang berminat untuk join, tuan-tuan terus teks ke nombor tadi dan kata saya berminat. Saya berminat, hantarkan ke 019 5119. Nanti ada admin kita yang akan attend tuan-tuan. Yang ni sebenarnya soalan-soalan yang ditanya ni ialah daripada pelajar-pelajar yang telah pun menyertai kita lah. Ramai pelajar-pelajar kita yang telah pun menyertai, so tuan-tuan join lah sekali. Okey. Ustaz, adakah subjek memang kena di bahagian depan saja untuk rangkap isim? Okey, baik. Dalam rangkap isim, kalau pelajar baru dia belum sampai, tapi pelajar lama tahulah apa maksud rangkap isim. Ayat Quran ni panjang kadang-kadang, jadi cara untuk Allah mudahkan dirangkap-rangkapkan ayat tu. Contohnya zalikal kitabu, itu rangkap pertama, la raiba fihi, tiada keraguan di dalamnya. Itulah sebuah kitab. Itu rangkap pertama. Rangkap kedua, la raiba fihi, tiada keraguan di dalamnya. Kemudian hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Contohnya gitulah dia rangkap ayat tu untuk mudah pelajar-pelajar ataupun orang yang memahami itu faham Al-Quran. Jadi rangkap isim artinya ialah kalimat rangkap itu, kalimat pertama dia ialah kalimat isim. Jadi kalau kalimat yang pertama tu ialah kalimat fi'il, maka itu rangkap fi'il lah. Kalau kalimat yang pertama tu ialah kalimat isim, maka rangkap tu rangkap isim lah. Kalau tuan-tuan jumpa haraf tinggalkan. Haraf kita tinggalkan. Baik. Dalam rangkap isim ni dia nak kepada subjek dan khabar. Contohnya macam masjid itu indah. Masjid itu indah. Jadi
Kalimat pertama ialah masjid, masjid itu. Jadi itu ialah rangkap isim lah, sebab dimulakan dengan kalimat isim kan. Masjid itu indah. Jadi setiap kali tuan-tuan jumpa kalimat isim, tuan-tuan jumpa rangkap isim, maka dia hendak kepada dua benda yang tuan-tuan mesti kena cek lah. Yang pertama, tuan-tuan kena cek subjek di mana. Subjek dalam rangkap tu mana? Dalam cerita tu, subjek di mana? Jadi kalau masjid itu indah, subjek kita tengah cerita ialah masjid tu. Itulah subjek dalam cerita kita. Okay, khabar tu ialah cerita tentang subjek tersebut. Kenapa dengan masjid itu indah? Jadi indah tu dia punya khabar. Ya, jadi soalan dia, Ustaz, adakah ya kalau kita jumpa rangkap isim, subjek mesti ke letak di pangkal, mesti letak dulu, kemudian baru khabar dia. Boleh tak boleh ke kita kata indah masjid itu? Itulah lebih kurang soalan dia. Baik, jawapannya tuan-tuan, yes. Memang subjek akan berada dahululah, akan disebut subjek dia dulu. Rumah itu besar, buku itu biru, ataupun adik saya seorang jurutera contohnya. Jadi adik saya tu adalah subjek dia. Kenapa dengan adik saya seorang jurutera? Tu khabar dia. Biasanya gitu. Kecuali ini dalam sistem lama tuan-tuan, dalam sistem lama ada juga kadang-kadang yang subjek itu diletakkan di ujung. Ya, tapi khabar dia letak di pangkal. Itu bila tahu? Kalau tuan-tuan jumpa haraf jar, di pangkal tu ada haraf jar, maka sebenarnya ulama nak bagi orang faham dibalikkan. Subjek dia letak di ujung, kemudian khabar dia letak di pangkal. Contohnya macam dalam perigi ada ikan. Dalam perigi ada ikan. Dalam perigi ada ikan. Jadi subjek dia mana? Subjek dia ikan. Ada ikan. Dalam perigi ada ikan. Jadi ada ikan tu adalah dia punya subjek. Ikan lah maknanya ikan. Ada ikan ataupun ikan. Itu sebenarnya adalah subjek dia. Okey, khabar dia mana? Dalam perigi. Jadi ikan dalam perigi dia kata. Ikan dalam perigi. Walaupun dalam teks tu kita tengok dalam perigi ada ikan. Tapi kalau ni contohlah, tak ada dalam Al-Quran macam tu kan. Dalam perigi ada ikan. Tapi ulama kata nak mudahkan ada ikan dalam perigi dia kata. Jadi itu sistem lama tuan-tuan. Kalau dalam sistem baru ada khususnya dalam sistem Al-Furqan, kita raikan pandangan yang lama tersebut, tapi selalunya kita akan maintain lah dalam perigi ada ikan, kita tak terbalikkan sebab dalam Quran kita fokus Quran tau. Jadi dalam Al-Quran tu kalau ditulis begitu dalam perigi ada ikan, kita masih consider dalam perigi tu dia punya subjek, ada ikan tu dia punya khabar. Sebab bila dalam perigi Allah nak fokuskan tentang perigi, contohnya kalau ada dalam Al-Quran lah sebab kita tak ada konflik baris, sebab nak jadi subjek pun baris dia kena marfu' baris depan, nak jadi khabar pun baris dia marfu' kena baris depan. So tuan-tuan kalau dah belajar pada peringkat yang kedua, tuan-tuan akan boleh faham perkara tersebut. So saya cuba terangkanlah semudah yang boleh agar semua boleh faham. Okey, ayat yang ketiga, soalan yang ketiga, ala merupakan haraf. Kadang-kadang saya keliru dengan isim zaraf makan kerana perkataan atas, seolah-olahnya sama dengan di sisi, di bawah, di depan. Macam mana tu Ustaz? Ni soalan yang ketiga. So tak payah keliru, kalau jumpa ala je terus kata dia haraf. Haraf apa? Haraf jar. Kerja dia membaribawahkan isim yang selepas dia, haraf jar. Jadi kalau jumpa di atas, ala, di atas tu fauqa, atau di bawah tahta, atau di tepi, di tepi tu jambi tu maknanya di tepi. Itu maknanya isim zaraf lah. Tapi kalau jumpa ala, walaupun maknanya di atas, tak payahlah nak keliru. Itu ialah kalimat haraf. Ala tu itulah satu kalimat yang yang tuan-tuan satu-satunya kalimat ala lah. Mana ada kalimat ala yang mengelirukan. Nampak ala, fi, bi, ila, itu semua adalah kalimat haraf. Jangan kata dia merupakan kalimat isim zaraf. Isim zaraf ni yang lain lah, yang di hadapan, amam, di belakang, khalfa, di atas tahta, di atas fauqa, di bawah tahta, di kanan yamin, di kiri shimal, itu semua adalah kalimat isim zaraf. Tapi kalau ala terus kata dia haraf jar saja. Baik, soalan yang berikutnya tuan-tuan. Soalan yang berikutnya sebenarnya dia sama macam soalan yang ketiga tadi, tapi saya tulis di sini sebab nak raikan orang yang bertanya. So samalah, jawapan pun sama. Dia kata berkenaan dengan perkataan di atas iaitu ala dalam video 4A, isim ruang tempat, Ustaz berikan contoh seperti di tepi, di antara, di depan, di belakang. Dalam video 4B, dalam ayat ulaika ala, Ustaz sebut perkataan ala adalah haraf jar seperti dalam jadual 1. Mohon pencerahan Ustaz. Tadi Ustaz dah cerahkan, mudah-mudahan tuan-tuan dah cerah. Okey, kita teruskan. Okey kita dah sampai kepada soalan berikutnya. Yang ni, soalan ni agak canggih. Ini betul-betul teknikal.
So tuan-tuan ni, tuan-tuan tolong dengar, saya cuba mudahkan Saya cuba mudahkan tuan-tuan supaya pelajar-pelajar baru pun sekurang-kurangnya dia boleh faham apa yang kita maksudkan Okey, tuan-tuan tengok soalannya ialah surah Al-Mulk ayat 3 dia kata samawatin tibaqa, samawatin tibaqa. Yang saya faham kalimat ini ialah pasangan zat dan sifat ataupun mausuf sifat Soalan saya, kenapa mansub satu dan satu majrur, satu mansub dan satu majrur? Kalau zat sifat mesti kena sama ustaz. Samawatin tibaqan. Samawatin tibaqan allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqan. Jadi dia kata samawatin tibaqan yang dalam bulat ni tuan. Samawatin tibaqan ini pasangan mausuf sifat. Kalau mausuf sifat kenapa baris dia tak sama? Mestilah samawatin tibaqin atau samawatan tibaqan atau samawatan tibaqan memang tak ada samawatun tibaqan. Kenapa tak gitu? Kenapa samawatin tibaqin? Itu kalau dia mausuf sifat. Tapi kalau dia bukan mausuf sifat, bolehlah berubah barisnya Baik tuan-tuan Allazi khalaqa sab'a samawatin. Sab'a samawatin itu adalah dua isim berpasangan. Dia ialah pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Sab'a samawatin, bukan samawatin tibaqan tau. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqan So kalau tuan-tuan tengok makna allazi dialah yang ataupun yang paling tepat sekali khalaqa dia telah mencipta sab'a samawatin, 7 langit tibaqan berlapis-lapis 7 langit keadaan langit itu berlapis-lapis. Jadi dia kata 7 langit yang berlapis-lapis itu adalah dua isim berpasangan. Dia ialah pasangan mausuf dan sifat. Mausuf ni zat lah zat di langit, berlapis-lapis itu sifat dia. Okey. Jawapannya tuan-tuan jawapannya ialah allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqan Jadi kalimat khalaqa dia telah mencipta dia telah mencipta. Jadi kalau dia telah mencipta tuan-tuan soalan atau benda yang perlu tuan-tuan cari ialah apakah ganti nama diri dalam kalimah fi'il khalaqa ini. Kalau tuan-tuan belajar di peringkat yang kedua, kita akan tanya kalau ini isim ke fi'il ke arab, itu peringkat pertama pun tahu. Dia merupakan kalimat fi'il. Jadi fi'il apa? Fi'il madhi. Jadi bila tuan-tuan jumpa jadi kalimat fi'il madhi, soalan saya yang pertama, apakah ganti nama diri dekat dalam tu? Dia. Dalam konteks saya ini dia rujuk pada siapa? Kalau secara teknikal dia rujuk kepada allazi. Allazi ni rujuk pada siapa? Allazi ni rujuk pada Allah lah Dia yang telah menciptakan Okey, ada tak maf'ulun bih? Maf'ulun bih ni maknanya yang kena cipta. Nanti tuan-tuan akan belajar kalau siapa yang belum sampai, siapa yang dah belajar peringkat kedua yang ni no problem siapa pelajar-pelajar bulan bulan September ke bulan Oktober yang ni benda ni dia seronoklah dengar dia faham dengan mudah Jadi ganti nama diri dekat dalam kalimah fi'il khalaqa ni dia rujuk pada allazi ataupun rujuk pada Allah Kemudian ada maf'ulun bih atau tidak? Maf'ulun bih maknanya yang kena buat So yang kena buat ataupun maf'ulun bih ialah sab'a ni. Dia telah mencipta 7. Ini maf'ulun bih. Ini maf'ulun bih. Kenapa saya kata sab'a ni maf'ulun bih? Secara teknikalnya ujungnya baris pangkatnya mansub di baris atas. Kalau nak jadi yang kena buat, yang kena cipta lah maksudnya dalam konteks ini, yang kena buat, ujung dia kena baris atas kan. Jadi sab'a ni yang paling sesuai sekali tuan-tuan Okey, di samping itu sab'a ni selain dari menjadi maf'ulun bih, dia merupakan dia merupakan mudhaf kepada as-samawati. Ini dua isim berpasangan. Selain daripada menjadi maf'ulun bih, dia juga menjadi mudhaf kepada as-samawati. So as-samawati ini merupakan mudhafun ilaih. Jadi baris asas untuk mudhafun ilaih ialah pangkat asas untuk mudhafun ilaih ialah majrur. Tanda majrur dekat dalam as-samawati ini ialah kasrah. So yang ni tak ada problem. Problemnya ialah sekarang ni tibaqan. Jadi bila tibaqan dikatakan samawati ni selain daripada menjadi mudhafun ilaih kepada sab'a, ni pelajar ni kata dia juga menjadi zat ataupun mausuf kepada tibaqan. Jadi sifat zat dengan mausuf dengan mausuf dengan sifat keadaan mausuf dengan sifat dia mesti kena sama baris. Jadi kalau zat dia kasrah, sifat dia pun kena kasrah juga. Kalau zat dia baris 2 di bawah, sifat pun kena baris 2 di bawah. Kalau zat baris 2 di atas, sifat pun kena baris 2 di atas. Tapi kenapa zat dengan sifat ini dia tak sama baris dia? So jawapannya ialah tibaqan ni bukan merupakan sifat kepada as-samawati. Dia bukan sifat kepada as-samawati.
kalimah tibaqan ini ada dua pilihan tuan-tuan wallahu alam, kita serahkan pada Allah Taala yang mana satu betul, tapi ada dua pilihan yang mana kedua-dua pilihan tersebut dia memang boleh berpangkat baris atas. Ya, pilihan yang pertama ialah tibaqan ini merupakan hal kepada sab'a ni. Dia merupakan hal kepada sab'a ni, ataupun jawapan kedua dia merupakan badal kepada sab'a ni. Jadi sayalah kalau saya tengok tibaqan ni dia merupakan hal kepada sab'a ni. Tapi kalau tuan-tuan nak kata dia merupakan badal, bolehlah tuan-tuan kalau tuan-tuan rasa dia sebagai badal, tapi pada saya dia merupakan hal kepada sab'a ni. Dia telah menciptakan tujuh ni dia berlapis-lapis, bukan dia bersusun-susun secara berbaris, tapi dia bersusun secara bertingkat-tingkat, berlapis-lapis secara bertingkat-tingkat. Jadi ini pada saya dia merupakan hal kepada sab'a ni. Dia bukan merupakan sifat kepada as-samawatin ini. Jadi kalau hal tu dia memang mansub lah. Jadi sebab tu dia dapat pangkat mansub. Ya tuan-tuan So mudah-mudahan tuan-tuan boleh faham. Ini soalan kita yang terakhir untuk soal jawab, dan kita masuk pada ayat seperti mana yang saya janjikan tadi. Ya tuan-tuan Okey, semua tuan-tuan tengok kita pergi kepada tuan-tuan dah subscribe ke belum ni? Tuan-tuan subscribe, saya bagi tuan-tuan masih 5 saat. Tuan-tuan subscribe sekarang, tengok kat bawah tu kan ada logo subscribe. Okey, subscribe. Lepas subscribe tuan-tuan share tuan-tuan share supaya semua sahabat-sahabat tuan-tuan dekat dalam FB tuan-tuan semua boleh dapat manfaat. Mudah-mudahan kalau dia faham Quran, tuan-tuan pun boleh dapat tuan-tuan pun boleh dapat dia punya saham lah, insya-Allah Dan dengar sampai habis program hari ni, sebab sebab di hujung nanti kita akan adakan quiz. So saya nak maintain kita punya pengajian kita punya program ni maintain setengah jam seboleh mungkin Sebelum ni dia agak terlajak sebab kita buat live kan Jadi hari ni saya record dulu siap-siap. Mudah-mudahan saya dapat control time dia. Setengah jam kita boleh stop insya-Allah. Tapi tunggu sampai habis program ni tuan-tuan Okey. Sebelum tu nak bagi tahu siapa-siapa yang nak join kelas ni yang bukan daripada pelajar Al-Furqan yang tengok YouTube kita, tuan-tuan boleh hubungi kami, tulis ataupun type saya berminat dan hantar ke 019 511 9000. 511 9000. Kalau tuan-tuan seronok nak belajar bahasa Al-Quran seperti mana pelajar-pelajar Al-Furqan yang lain, tuan-tuan saya berminat dan type ke 019 511 9000. Okey tuan-tuan kita pergi pada ayat kita. Ayat ni saya pilih sebab semua orang hafal ayat ni. Okey. Nanti kelas kita ataupun program kita akan datang, kita akan ambil ayat yang kedua pula Semua hafal, jadi saya pun tak payah nak terjemah ayat ni panjang-panjang Okey, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita ambil ayat yang kedua. So alif lam mim ni kita tinggalkanlah kita tak payahlah nak bahaskan makna dia dan sebagainya Sebab apa? Sebab para sahabat dan para tabi'in semua tawakuf dengan penafsiran yang ada sebelum tu daripada Ibnu Abbas So Ibnu Abbas ni sahabat, jadi Rasulullah pernah letak tangan Rasulullah yang mulia ke dada beliau, kata Rasulullah mendoakan supaya Ibnu Abbas ni pandai dalam ilmu tafsir tuan-tuan Jadi bila dia tafsir, jadi tak ada siapa pun berani nak kata salah dan sebagainya. Tapi walau bagaimanapun sebab Rasulullah tak pernah tafsirkan, jadi orang selepas tu dia tawakuf je lah dia diam-diam, tak adalah dia kata salah, tak kata betul, diam-diamkan aja So kita pergi kepada ayat yang kedua ni Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi la dekat sini ada persamaan dengan soalan yang ditanyakan tadi, la ilaha illallah. Ingat tak Nanti kita akan kupas tuan Okey, zalikal kitabu la raiba fihi itulah Alkitab, itulah sebuah kitab, la raiba fihi, tiada keraguan di dalamnya hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa huda ataupun hudan, petunjuk, lil muttaqin, lil maknanya bagi ataupun untuk, al muttaqina, orang-orang yang bertakwa maknanya Alkitab ini dia menjadi petunjuklah kepada orang yang bertakwa, menjadi petunjuk ada orang dia tengok Quran tu macam dia tengok buku-buku lain je sama je, cuma buku dalam bahasa Arab tu saja tapi bagi orang-orang yang bertakwa, bila dia tengok Al-Quran, dia baca dan difahamkan seperti mana yang sedang tuan-tuan lakukan sekarang,
berusaha untuk faham Al-Quran dengan melalui bahasa, memahami bahasa Arab, sebab Quran bahasa Arab kan, jadi nak faham Quran betul-betul tak adalah percaya cakap ustaz je kan. Tuan-tuan nak faham sendiri secara teknikal dan secara makna dia. Jadi itulah yang sedang tuan-tuan lakukan. Jadi saya percaya tuan-tuan yang ada dekat dalam program ni, yang menonton ni, semua termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa, insya-Allah ya. Okey, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalimat yang pertama ialah zalika. Zalika maknanya itulah. Itulah. Jadi itu, ini semua adalah kalimat isim. Kalau tuan-tuan belajar peringkat yang kedua, kita sebut dia sebagai isim tunjuk. Isim tunjuk. Isim tunjuk. Jadi kalau isim tunjuk ni, kalau dalam tuan-tuan bila masuk peringkat yang ketiga nanti, kita tak sebut isim tunjuk dah, kita sebut isim isyarah. Isim isyarah tu itulah sebutannya dalam ilmu nahwu bahasa Arab yang biasalah. Tapi masa tuan-tuan tengah belajar, kita sebut isim tunjuk. Supaya apa? Supaya tuan-tuan lebih mudah faham, lebih mudah ingat. Ni nak ingat lagi dia punya istilah dalam bahasa Arab kan. Kemudian nak tahu macam mana dia berfungsi pula dalam bahasa Melayu kan susah. Jadi saya jelaskan supaya tuan-tuan faham macam mana dia berfungsi. Nanti bila dah pandai, dah tahu dah, ujung nanti baru kita convert balik dalam bahasa Arab. So ini ialah isim isyarah. Itulah. Jadi setiap kali tuan-tuan jumpa kalimah itu, tunjuk, dia mesti ada satu benda yang ditunjuk kan. Ditunjuk apa? Ditunjuk Alkitabu. Okey, kalau pelajaran peringkat ketiga, zalika ini dia merupakan kalimat isim yang ada gelaran dan fungsi. Gelarannya ialah isim tunjuk lah, isim isyarah tadi kan. Jadi kalau isim yang ada gelaran dan fungsi macam zalika ni, dia mabni. Jangan tukar-tukar baris hujung dia. Jangan kata zalika boleh tukar jadi zaliku, tukar jadi zaliki, tak boleh. Kalau tukar jadi zaliki, terus tukar makna dia. Jadi ini ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Dia ada 6 tuan-tuan tahu. Kalau tuan-tuan belajar sampai peringkat yang kedua, saya akan jelaskan satu persatu. Ini salah satu daripada 6 tersebut. Antara isim-isim yang ada gelaran dan fungsi. Zalika ni ada lagi adik-beradik dia yang lain tau. Tapi ini salah satu daripada isim yang ada gelaran dan fungsi. Dia tak boleh ubah. Dia mabni, kita panggil dalam istilah nahwu bahasa Arab. Kemudian al-kitabu. Ini isim ke fi'il karaf. Al-kitabu maknanya isim. Al, ada al kan. Jadi menunjukkan al ni spesifik. The book. Jadi kalau the book, which book is that? Kita kena tahu. Jadi dekat sini Rasulullah tafsirkan Alkitab ni bukan kitab Injil, bukan kitab Taurat. Tapi buku ni artinya ialah kitab Al-Quran. Ya, sebab apa? Sebab di pangkal Alkitab ni ada al kan? Nampak? Ada al. Jadi maknanya bila ada al, sahabat-sahabat mesti kena tahu Rasulullah maksudkan kitab mana. Kalau dia tak tahu, dia kena tanya dengan Rasulullah. Rasulullah, you said the book, which book is that? Kalau dia komputer lah. Lebih kurang macam tu lah. Jadi Rasulullah kata, okey, buku ni yang dimaksudkan the book ni ialah Al-Quran, bukan Injil, bukan Taurat. Sebab Injil dan Taurat pun masih turun mula-mula pun tak ada keraguan juga. Tapi selepas diubah dan baru jadi problem kan. Jadi yang dimaksudkan dengan Allah Ta'ala ni, Alkitab ni yang tiada keraguan ni ialah Al-Quran. Okey, kalau dari segi teknikal pula, ini ialah kalimat isim kan. Tanda isim dia al di pangkal, nampak? Ada al di pangkal. So dia ialah kalimat isim. Baik, kalau isim, tuan-tuan belajar pada peringkat yang kedua, dia ni isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa. Dia ialah isim biasa. Dia bukan macam isim tunjuk, dia bukan macam isim dhamir, fi ni kan, hi ni kan. Isim ganti nama diri bukan, ni ialah isim biasa. Jadi kalau isim biasa, sebab tu tuan-tuan kadang-kadang jumpa Alkitabu di tempat lain kan, ayat lain jumpa Alkitabah, dan di tempat lain pula jumpa Alkitabi. Dia boleh ubah ni baris hujung ni. Dia bukan macam zalika ni Dia ni ialah isim biasa, isim yang boleh diubah baris. Jadi bila dia boleh diubah baris, kita terus tanya dia sedang berpangkat apa? Dia sedang berpangkat marfu' ke mansub ke majrur? Jawapannya dia sedang berpangkat marfu'. Dia sedang berpangkat marfu'. Tanda marfu' di mana? Tanda marfu' di dalam kalimat ni dhammah, inilah sebagai tanda marfu'. Tuan-tuan yang tak faham, tuan-tuan dengar aje tau. Nanti tuan-tuan akan sampai peringkat ni, tuan-tuan semua akan belajar. Ni saya nak tuan-tuan biasa dengar marfu', mansub, majrur, dhammah, fathah, kasrah. Biasakan So ini nama baris ni ialah dhammah. Tapi kalimat ini sedang berpangkat marfu'. Tanda dia sedang berpangkat marfu' ialah dhammah ni lah. Apa penyebab dia dapat pangkat marfu' ni? Sebabnya dia adalah badal kepada zalika ni. Zalika ni dia adalah subjek ataupun mubtada'. Subjek ataupun mubtada' kalau tuan-tuan belajar nanti kita akan sampai. Jadi Alkitabu ni merupakan tukaran sebanding dengan zalika ni. Jadi kalau tukaran sebanding, dia kena follow baris zalika ni. Cuma zalika ni sebenarnya dia marfu', dia baris depan, tapi tak boleh sebab dia isim yang ada gelaran dan fungsi. Jangan berani-berani tukar baris dia. Jadi kita baca dia zalika, tak boleh baca zaliku. Kalaulah kalimat ni boleh tukar baris, dia bukan zalika atau dia zaliku. Kalau boleh tukar lah, memang tak boleh tukar kan. Sebab apa zaliku? Sebab dia adalah subjek.
dia adalah mubtada kita panggil. So ini adalah kitabu ni dia adalah tukaran sebanding dengan kalimat ni, tapi kitab ni dia bukan mabni, dia kita boleh ubah bariskan. Jadi ikutlah baris sebenar zalika ni. Al-kitabu. So lagi sekali kenapa dia dapat pangkat marfu' kerana dia adalah badal kepada zalika. Dia termasuk dalam kelompok at-tawabi'. At-tawabi' dah ustaz, apa benda at-tawabi'? Belajarlah slow. Mana boleh sekali je ataupun baru-baru boleh sampai peringkat tu. Tuan-tuan belajar 2-3 bulan semua benda-benda yang saya sebut tadi kebanyakannya semua dah settle. Okey, la raiba fihi. Ni saya sebut tadi. La ni dia menasab, dia ni bertindak macam inna, macam inna. Setiap kali tuan-tuan jumpa inna nak kepada subjek dan khabar. So subjek dia la raiba fi, tidaklah buku itu besar, ingat tak? Jadi kat ni tiadalah ataupun tidak adalah keraguan di dalamnya. Jadi subjek kepada la ni ialah raiba. Jadi inna kan memberi pangkat bari atas, memberi pangkat mansub kepada subjek dia. La ilaha, betul tak? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi apa ni, la ni dia memberi pangkat mansub kepada subjek dia. Raiba ni mansub sebab dia adalah subjek kepada la. Okey, lagi sekali tuan-tuan. La ialah kalimat haraf, dia ialah haraf nafi dan dalam ni dia menafikan isim. Ataupun dalam istilah nahwu bahasa Arab dia panggil nafyu li jinsi. Maksudnya apa? Yang menafikan isim. Jadi setiap kali tuan-tuan jumpa la jenis tu, dia nak subjek dan khabar. So subjek di mana? Raiba. Khabar di mana? Fihi. Tiada keraguan di dalamnya. Okey tuan-tuan, raiba ni ialah kalimat isim, dia ialah isim biasa. Isim biasa dia mu'rab. So dia mu'rab marfu' ke mansub ke majrur, dia mu'rab mansub. Tanda mansub dia fathah. Okey, sebab apa dia dapat pangkat mansub? Kerana dia adalah subjek kepada la. La ni min akhawati inna. Itu maksudnya. Ini semua tuan-tuan akan belajar pada peringkat yang ketiga insya-Allah. Okey, kemudian fihi, fi ialah haraf jar. Fi ialah haraf jar. Kerja dia membari bawahkan ataupun memajrurkan isim selepas dia. Cuma isim selepas dia merupakan kalimat isim yang ada gelaran dan fungsi. So hi maknanya dia nya ataupun ia. Ni rujuk pada siapa ni tuan-tuan? Dia ialah kalimat isim, dia ialah isim yang ada gelaran. Gelarannya ialah isim dhamir ataupun isim ganti nama diri kan. Jadi dia ni menjadi ganti nama kepada kalimat apa? Itulah kitab yang tiada keraguan di dalam nya. Tiada keraguan di dalam nya. Dalam apa? Dalam kitab. Ni ialah kalimat isim isim dhamir, isim ganti nama, dia jadi ganti nama kepada kitab. Tiada keraguan di dalam nya. Nya rujuk pada kitab. Okey, dalam pelajaran peringkat ketiga ini dia mabni, tak payah bahas soal baris dia. Kemudian hudan. Ni tuan-tuan, hudan ni dia agak unik. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dia sebenarnya ni hudan lil muttaqin, ini adalah rangkap isim. Ingat tak tadi rangkap isim? Sebab apa? Sebab dia dimulakan dengan kalimat isim. Hudan ni ialah kalimat isim. Tanda dia merupakan kalimat isim, dia ada tanwin, nampak ni. Hudan lil muttaqin, dia ada tanwin kan. Okay, sebenarnya kalau dia nak jadi subjek ataupun mubtada, dia kena marfu', hudun. Tapi mana ada kalimat hudun kita nak jumpa dalam Al-Quran kan? Okey, kaedah dia gini Kalau tuan-tuan jumpa kalimat isim tapi hujung dia ada haraf illah ataupun mu'tal kita panggil. Illah ataupun mu'tal ni maksudnya ialah isim yang huruf ya yang tak ada titik macam ni ataupun alif yang tak ada hamzah ataupun waw yang tak ada baris, maka itu kita panggil haraf illah. Kalau tuan-tuan belajar tajwid disebut sebagai huruf mat kan. Jadi kalau kalimat isim yang hujung dia ada huruf mat ni, maka jangan ubah baris dia. Kalau hudan lah. Di tengah berpangkat marfu' baris depan pun baca hudan, tengah mansub pun baca hudan, tengah majrur pun baca hudan juga. Macam Musa. Mana tuan-tuan pernah jumpa kalimat Musa tu disebut musu ke musi kan? Musa lah. Ataupun Isa kan, nama Nabi kan, Isa pun sama juga dalam Al-Quran. Semua tempat tuan-tuan baca Isa. Sebab apa? Sebab ujung dia ada huruf illah. Itu maksud dia. Tapi sebenarnya pada hakikat dia ni marfu'. Dia sepatutnya bari depan. Sebab apa? Sebab dia adalah mubtada'. Apa dia mubtada' Ustaz? Pelajar-pelajar yang dah belajar 2-3 bulan kat kita insya-Allah tahu. Yang mana baru-baru belajar, baru masuk sebulan 2, nanti tuan-tuan akan sampai insya-Allah. Okey, hudan lil muttaqin. Li ni ialah haraf jar yang membari bawahkan kalimat isim yang selepas dia. So al-muttaqina maknanya orang-orang yang bertakwa. Kita boleh baca kat sini. Ini ialah kalimat isim, dia ialah isim biasa. Tapi dia ni merupakan jamak muzakkar salim. Jadi kalimat ni kalau isim biasa, pangkat dia apa? Pangkat dia majrur. Kenapa majrur? Sebab ni haraf jar. Haraf jar kerja dia membaris bawahkan, memajrurkan kalimat isim yang selepas dia. So kalimat ni sedang berpangkat majrur. Baik, tanda majrur dia mana? Tanda majrur dia ya. Kenapa pakai ya Ustaz?
Sebab kalimat jamak muzakkar salim kalau dia sedang berpangkat majrur pakai ina. Kalau dia sedang berpangkat marfu' pakai una. Kalau dia sedang berpangkat mansub pun kita baca ina. Ya nun, ya nun. Nun tak payahlah sebut ya lah. Ya ke waw. Dia pakai ya dekat sini. Okey, soalan kuis kita tuan-tuan, tolong jawab. Kita dah nak habis dah. Okey, soalan kuis kita. Soalan kuis kita sebentar. Okey, lil muttaqina. Apakah ganti nama diri tersembunyi dalam kalimah al-muttaqina ini? Apakah ganti nama diri yang tersembunyi dalam al-muttaqina ini? Cuba tuan-tuan jawab dengan saya. Ya, lil muttaqina. Saya nak bagi tuan-tuan. Okey, ini kalau siapa boleh jawab, ya, tuan-tuan jawab. Ada pelajar kita salah seorang nak hadiahkan buku ni pada tuan-tuan yang belum ada buku lah, yang belum. Lepas tu tuan-tuan jawab dekat komen dekat YouTube kita ni, kat bawah tu ada komen berserta dengan jawapan mengapalah tuan-tuan pilih sistem Al-Furqan untuk memahami bahasa Arab Al-Quran. Ini sebenarnya bukan apa, kami nak dapat idea untuk kami letakkan sebagai apa? Sebagai tarik orang untuk belajar bahasa Arab Al-Quran dengan kami lah, untuk orang ramai yang boleh faham Al-Quran. Jadi kalau tuan-tuan kata mengapa saya pilih sistem Al-Furqan untuk memahami bahasa Arab, tuan-tuan katalah sebab ustaz dia handsome ke apa. Sorry, saya gurau. Tuan-tuan bagi tahu sebab apa tuan-tuan suka memahami sistem ke, ataupun mudah ke, sebab kamus ke, tuan-tuan bagi tahu sebab apa. Jadi insya-Allah nanti tuan-tuan punya tu kalau kami rasa sesuai kami akan gunakanlah. So tuan-tuan jawab apakah ganti nama diri yang tersembunyi dalam kalimah al-muttaqina ini? Ganti nama diri bahasa Arab tau. Ana ke, anta ke, hum ke, hiya ke, huwa ke. Kemudian tuan-tuan komen kenapa tuan-tuan pilih sistem Al-Furqan untuk memahami bahasa Arab Al-Quran. Baik, siapa-siapa yang belum belajar dengan kita, yang nak belajar, tolong tolong hantar saya berminat dan hantar ke 019 511 9000 511 9000 kalau tuan-tuan yang berminat nak belajar bahasa Arab Al-Quran. Dan soalan-soalan ni sebenarnya kita dapat ataupun kita ambil daripada pelajar-pelajar yang telah pun belajar bahasa Arab Al-Quran dengan kita tuan-tuan. Tapi satu lagi, tolonglah sekarang ni kita dah habis kita punya program, tuan-tuan tolong subscribe kat bawah tu kan ada logo subscribe, tekan je subscribe tu. Dan jangan lupa share, ataupun kalau tuan-tuan belum nak subscribe pun tuan-tuan share je terus supaya kawan-kawan tuan-tuan dekat dalam FB tu dapat manfaat daripada program kita. So hari ni saya dapat jaga masa kita 35 minit insya-Allah. So terima kasih atas perhatian dan nanti insya-Allah kita jumpa lagi pada lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.